pada malam ini, khususnya Tuan Imam Pemegang Syarah dari Jabatan Kuasa, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dimuliakan lagi dirahmati Allah. Pada malam ini kuliah kitab daripada Imam Haji Abdul Razak akan dimulakan berselang-seli pada minggu depan pula oleh Ustaz Ahmad Samsul dengan kitabnya Hukum Hakam Imam dan Makmum. Jadi Tuan Haji Abdul Razak pada minggu ganjil 1, 3 dan 5, Imam Ustaz Ahmad Samsul pada minggu genap 2 dan 4. Saya nak sampaikan, saya minta maaf pihak kedai yang saya hantar Dr. Ustaz ni tak dapat menyiapkan. Jadi kita ni terus berpandu terus daripada Imam Haji Abdul Razak, dan apabila siap kitab tersebut saya akan edarkan kepada orang yang telah menempat. Setakat ini baru 10 orang yang telah tempat, dan tuan-tuan dan puan-puan yang berkenan nanti bolehlah, kalau nak tempat bolehlah dari saya, maklumkan pada saya, WhatsApp ke dan sebagainya, bolehlah saya perbanyakkan lagi. Itu sahaja saya nak maklumkan. Semoga kita dapat manfaat daripada kuliah maghrib pada malam ini dengan tajuk tanda-tanda kiamat. Kita silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana aktsaru min qawli la ilaha illallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Zat yang agung, Allah SWT, Rabb yang Maha Pencipta. Dan salawat salam cinta kita kepada Nabi SAW dan para sahabat Nabi yang telah berjuang dan ahli keluarga Nabi yang telah berjuang dengan asbab pengorbanan Nabi SAW. Saudara-saudara yang hadir yang mulia, Allah SWT telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita, nikmat iman dan Islam. Itu yang kita kena syukur pada Allah banyak-banyak ni. Dan kita bertuah, kita hadir dalam majlis ilmu, iaitu majlis yang sangat dicintai oleh Allah dan malaikatnya. Yang saya hormati Tuan Guru Tuan Haji Muhammad Isa selaku pengurusi Masjid Ubaidiyah, Masjid Jami' Jasin. Yang saya hormati Tuan Imam 1 Cikgu Hashim, Tuan Haji Hashim, dan mantan pengurusi kita Pak Pet, Haji Pet, Pak Pet yang saya kenali, dan juga Bilal, Noja, dan sahabat-sahabat tuan-tuan haji, ibu-ibu ada sama yang dirahmati Allah SWT. Nabi SAW bersabda, dia kata dalam mafhum hadisnya, berilah berita gembira kepada orang yang pergi ke masjid pada waktu malam yang gelap, kerana mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari hisab. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu hadis Nabi. Dan Allah lah iktiraf tuan-tuan dan kita sebagai umat Islam, kita bersyukur, sangat-sangat gembira kerana Allah telah jamin dalam Quran, telah iktiraf pada umat Islam yang makmurkan masjid. Allah kata, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yaumil akhir. Hanya saja mereka yang makmurkan rumah Allah, mereka beriman pada Allah dan pada hari kemudian. Ini satu penghormatan Allah kepada hamba-hamba Allah yang memakmurkan masjid. Semoga Allah pilih saya dan saudara-saudara sentiasa cinta dan gembira nak datang masjid saban waktu. Amin insya-Allah. Dan tuan-tuan, kita berada di dalam masjid ni, tempat yang paling Allah suka. Nabi SAW bersabda, masjidlah tempat yang paling Allah suka, dan pasar pula paling Allah benci. Mereka yang pergi ke masjid pagi-pagi membawa bendera iman, kata Nabi SAW. Dan mereka yang pergi ke pasar membawa bendera syaitan. Jadi pastikan kita pagi-pagi kita pergi makmurkan masjid, insya-Allah tuan-tuan.
Itu mukadimah dia. Dan Nabi SAW bersabda, aku bersaksi dengan iman orang yang ulang alik ke masjid. Hari itu kita cerita tentang memakmurkan masjid. Hari ini kita bawa kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim. Kitab ni memang telah dikarang, diterjemahkan oleh pengarangnya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran, Bidayah wan Nihayah, kitab-kitab besar ni Ibnu Katsir ni tuan-tuan. Dan kita bacalah tanda-tanda kiamat yang sangat menarik kalau kita ambil perhatian tajuk-tajuk dia dan sebagainya. Saya bacakan peristiwa akan terjadinya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar akan menjadi pemimpin umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang perempuan, "Pulanglah kamu." Perempuan itu lalu berkata, "Bagaimana pendapat kamu jika aku tidak menemuinya lagi?" Seolah-olah wanita itu mengisyaratkan bahawa ajal beliau sudah dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu tidak menemui aku lagi, maka datangilah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan selepas dia wafat nanti, dia tak beritahu dalam perkataan perbuatan Nabi, tak beritahu khusus pada Abu Bakar akan mengganti Nabi. Tidak. Tetapi Nabi SAW dalam hadis ni menggambarkan bayangan. Contoh bila Rasulullah SAW sakit, tuan-tuan. Ketika Nabi SAW sakit, lebih kurang 20 hari daripada bulan Safar sehinggalah Rabiul Awal. Itu petanda Nabi dah tak boleh jadi imam. Sakit amat sangat, Nabi arahkan Abu Bakar menjadi pemimpin. Tuan, itu satu peristiwa. Yang jadi apabila Rasulullah dah wafat, mereka bermesyuarat, berbincang dengan sahabat-sahabat yang besar, maka memang layaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang pertama, tuan-tuan. Dan ternyata benar orang yang memimpin kaum muslimin selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika hendak menulis surat wasiat pesanan kepada Abu Bakar yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai khalifah, tetapi tidak jadi. Kerana beliau tahu bahawa para sahabatnya tidak akan berpaling daripada taat kepada Abu Bakar. Hal itu kerana mereka mengetahui keutamaan Abu Bakar sebagai orang yang pertama-tama memasuk Islam. Sabda beliau yang dimaksudkan ialah Allah dan orang-orang mukmin tidak setuju kecuali jika Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, tuan-tuan. Ini bukti menunjukkan penghampiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat besar Nabi yang sentiasa bersama Nabi, orang pertama masuk Islam di kalangan lelaki dewasa. Kanak-kanak yang masuk Islam sedang Ali, wanita yang masuk Islam mula-mula itu Khadijah, isteri Nabi SAW. Begitulah hal-hal ini pun pernah terjadi. Dalam hadis ini terdapat pula dalam kitab sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikutilah dua orang sahabatku sesudah aku." Rasulullah bersabda, "Ikutilah dua orang sesudahku, iaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang menurutnya hadis inilah hasan, iaitu baik. Sedang hadis yang berasal daripada Jalul Huzaifah bin Al-Yaman dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Masalah ini telah kami huraikan secara panjang lebar dalam kitab Fadail Asy-Syaikhain. Itu hadis Bukhari Muslim. Semuanya bertujuan bahawa yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian disusul oleh Umar radhiyallahu anhu sebagaimana yang diberitahu sebelumnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan dulu Kaum muslimin akan menakluki Mesir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sebelum dia wafat dia beritahu bahawa kaum orang Islam akan menakluki Mesir.
Rasulullah dah beritahu Rom dan Parsi kuasa besar pada kita akan jatuh. Nabi dah beritahu dah. Subhanallah. Diriwayatkan daripada Ibnu Ka'ab bin Malik daripada bapanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah menakluki Mesir, menawan Mesir, maka berbuat baiklah terhadap orang-orang Qibti. Pada riwayat yang lain disebut bahawa berbuat baiklah terhadap penduduknya, kerana mereka berhak mendapat perlindungan dan ada kerabat persaudaraan dengan kita. Benar tuan-tuan, apabila Rasulullah SAW telah wafat, ketika Nabi SAW di Haji Wida', tuan-tuan, haji perhimpunan terakhir, Nabi telah wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi telah berwasiat. Antara hadis yang popular kita dengar, ballighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Jelas tuan-tuan, ketika itu perhimpunan yang paling besar, perhimpunan Haji Wada', Haji Wida', haji yang terakhir Rasulullah nak wafat. Nabi telah berwasiat. Popular wasiat tu pun biasa kita dengar, ada beberapa wasiat pesanan Nabi kepada umat dia, kepada sahabatnya pada hadir pada kita gitu. Antara hadis yang paling kita menyentuh iaitu ballighu anni walau ayat, sampai daripada aku walaupun sepotong ayat. Jadi sahabat-sahabat Nabi tu mula 124,000 telah faham. Hanya 10,000 kuburan sahabat di tanah Mekah dan Madinah, tuan-tuan. Di Mekah, bumi Mekah dan bumi Madinah tu didiami kuburan-kuburan sahabat hanya 10,000 lebih saja. 100,000 lebih bertebaran telah sampaikan kalimah la ilaha illallah di seluruh dunia. Tapi tak adalah seluruh dunia. Sahabat pergi Mesir, sahabat pergi Syria macam Bilal, pergi Syria. Ada sahabat pergi ke negeri China, dan ada sahabat pergi ke negara-negara yang kita fikir masa itu tidak ada kemudahan, tuan-tuan. Tidak ada kapal terbang, tapi berjalan kaki dengan naik unta, naik kuda. Kenderaan-kenderaan unta dan kuda pun dalam perjalanan pun mati. Pun begitu tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi yang diberitahu lebih berpuluh orang, tetapi yang sampai ke negeri China tu 5-6 orang aja. Allahu Akbar. Tapi bila sampai ke negara China sana, maka sahabat-sahabat Nabi telah dakwahkan la ilaha illallah. Macam mana nak sampaikan? Bahasa Cina tak faham. Sahabat orang Arab, bahasa Arab. Apa telah terjadi, tuan-tuan? Kita tengok contoh suri tauladan yang termulia yang ditunjukkan tarbiyah Nabi SAW kepada para sahabat. Nabi telah tunjukkan akhlak yang baik, contoh yang baik, amalan yang baik kepada para sahabat, dan sahabat-sahabat telah ikut amalan Nabi 100%. Ibadat Nabi pun 100%. Mereka telah dakwahkan la ilaha illallah ke negara China dengan tunjukkan akhlak dengan berniaga. Buat keperluan berniaga. Sahabat-sahabat Nabi tunjukkan akhlak dengan berniaga, menjual barang yang murah, dan sentiasa dalam perniagaan dia pun bersedekah, tuan-tuan. Subhanallah. Jadi orang yang tak faham agama orang Cina ni, biasa minta maaf, orang China ni dia biasa kehidupan dia nak untung saja. Tapi tuan-tuan, sahabat-sahabat radhiyallahu ajma'in telah tunjukkan akhlak yang baik. Dengan asbab akhlak yang baik, berniaga yang bagus macam tu, seorang demi seorang masuk Islam, sehingga diberitahukan maharaja dia pun terima Islam. Maka itulah kita sejarah mengatakan hari ini berkat pengorbanan Nabi SAW, berkat pengorbanan sahabat radhiyallahu ajma'in, sekarang ni umat Islam di negeri China 30 juta lebih. Kita penduduk di Malaysia berapa juta? 35 juta kot, macam tu, 40 juta. Sahabat orang negara China yang kita faham, yang penduduk yang antara teramai dalam dunia, penduduk China lah kan. Tuan-tuan bumi India pun begitu. Kalau India, Pakistan, Bangladesh dulu satu negara, tapi dah telah dipecahkan. Bangladesh pun dah beratus juta, India pun dah beratus juta, Pakistan pun beratus juta. Tapi penduduk yang paling ramai kita tahu negara China, tuan-tuan. Pun begitu, penduduk Islam di negara China lebih 30 juta telah dapat hidayah pengorbanan Nabi SAW.
Jadi tuan-tuan, sahabat telah faham apa yang disampaikan oleh Nabi. Dia tak duduk di Mekah Madinahnya, dia telah sebarkan la ilaha illallah kepada Afrika, di negara China, di bumi Syria, dan negara-negara Mesir, di tanah-tanah Arab, di Yaman, di negara-negara Arab yang dekat. Dan asbab pengorbanan Nabi, orang Mesir sebenarnya bukan cakap Arab, tapi asbab pengorbanan sahabat Nabi tunjuk akhlak yang baik, ibadat yang baik. Maka hari ini Mesir antara pusat Islam yang terbesar. Di Al-Azhar hari ini melahirkan jutaan, bukan ribuan, dah jutaan ulama-ulama. Asbab juga kita tengok pengorbanan sahabat-sahabat, tuan-tuan yang mulia. Diriwayatkan daripada Ibnu Ka'ab bin Malik radhiyallahu bahawa bapanya, bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah menaklukki Mesir, maka berbuat baiklah terhadap orang-orang Qibti. Pada riwayat yang lain disebutkan, maka berbuat baiklah terhadap penduduknya, kerana mereka akan mendapat perlindungan dan ada kerabat persaudaraan di antara kita. Hadis riwayat Hakim. Amr bin Al-As menaklukki Mesir pada 20 Hijriah pada masa pemerintahan Umar Al-Khattab. Sayyidina Amr bin Al-As, tuan-tuan, telah mendapat menguasai Mesir. Itu yang Nabi SAW beritahu tu. Maka sahabat faham apabila Nabi cakap benar, maka bukan Nabi SAW datangkan sahabat-sahabat untuk buat peperangan, melainkan Nabi, sahabat-sahabat datang ke bumi-bumi yang mana dia orang pergi adalah nak selamatkan umat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena faham, tuan-tuan dan saya patut bersyukur pada Allah telah mendapat umat, menjadi umat Nabi SAW. Sehingga kita besok dekat Padang Mahsyar, kita akan berkumpul 50,000 tahun, tuan-tuan. Duduk kat Padang Mahsyar berdiri je 50,000 tahun. Tidak dibenarkan masuk syurga oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi SAW masuk syurga dulu. Tidak dibenarkan dihisap oleh umat-umat terdahulu sebelum Allah hisap umat Muhammad SAW. Masya Allah. Nabi Adam datang dulu, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Daud datang ke dunia dulu, umat dia datang ke dulu. Tiba-tiba, tuan-tuan mulia, kita kumpul di bumi mahsyar yang begitu yang menakutkan. Tapi ada orang beriman dan beramal, dia tidak menakutkan, melainkan dia dapat perlindungan, tuan-tuan. Jadi insya-Allah, tuan-tuan yang rajin datang masjid, rajin datang duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah SWT Tuhan mulia masukkan kita dalam taman-taman syurga. Amin insyaAllah. Jadi bagaimana kita duduk dalam majlis ilmu dipanggil majlis taman-taman syurga. Majlis zikrullah, majlis taman-taman syurga, tuan-tuan. Yang didatangi oleh malaikat-malaikat. Barang siapa yang datang untuk menuntut ilmu, Allah SWT akan permudahkan jalan-jalan untuk dia menuju ke jalan ke syurga Allah SWT. Ini, tuan-tuan, yang mana kita kena usahalah. Kita kehidupan tak lama, 60-70 tahun saja. Yang selepas kita tinggalkan dunia, bermulalah kehidupan sebenar, tuan-tuan. Allah SWT zat yang kekal abadi, yang sedia ada. Dialah yang menciptakan, tuan-tuan melihat. Allah jadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan kudrat Allah SWT. Kita tengok langit dah besar dah. Setiap langit tu, antara langit yang kedua tu tak sama besar. Sehingga dalam hadis mengatakan langit pertama dengan langit kedua seperti sebuah padang yang luas, satu gelung cincin. Satu gelung cincin itu adalah langit pertama, dan yang seluas padang itu adalah langit kedua. Begitulah langit kedua dengan langit ketiga. Dan langit ke-6 dengan langit ke-7 tak sama besar. Ini nak beritahu kudrat Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Langit ke-6 dengan langit ke-7 begitu juga. Makin lama mencipta Allah makin besar. Kalau kita dekat dunia, tuan-tuan, di Kaabah, di Baitullah, kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-tuan yang dah pergi haji, dah pergi umrah, bersyukurlah dapat tawaf 70 kali. Di dunia, tawaf manusia di Baitul Haram, di atas langit dunia, setentang dengan langit adalah Baitul Ma'mur, tuan-tuan. Dan Baitul Ma'mur merupakan kiblat pusingan para malaikat. Dan malaikat tak dapat macam kita 7 kali pusing.
Allahu Akbar. Malaikat pusing sekali aja. Dan sekali mereka punya jemaah berpusing tu 70,000 malaikat bertawaf, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali saja. Lepas tu malaikat yang lain 70,000. Bermakna tuan-tuan dah faham, dah saya dah faham, wajib yang kita percaya pada malaikat 10 yang kita kena tahu. 10 malaikat yang wajib kita tahu. Malaikat Jibril, ketua segala malaikat. Malaikat Mikael yang menurunkan rezeki dengan izin Allah. Malaikat Israfil meniup sangkakala. Malaikatul maut, malaikat yang kita kenali. Malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa. Subhanallah. 4 malaikat yang utama. Dan 6 malaikat lagi senang yang kena tahu ni. Malaikat Munkar Nankir. Munkar Nankir dalam kubur. Malaikat Munkar Nankir, malaikat yang menyoal manusia di dalam kubur. Malaikat Raqib dan Atid. Raqib tu rezeki, malaikat mencatat yang baik. Atid, malaikat yang akan mencatat keburukan. Dan 2 lagi malaikat Ridwan, malaikat yang diridai oleh Allah. Malaikat Ridwan, penjaga pintu syurga. Dan 1 lagi malaikat yang kita kena takut lah, malaikat Malik. Malaikat Malik, malaikat menjaga pintu neraka. Ada juga dipanggil malaikat Az-Zabaniyah, malaikat yang akan mengazab manusia dalam neraka. Tuan-tuan, saya nak beritahu bahawa tuan-tuan dan saya kena syukur lagi nikmat Allah SWT, iaitu nikmat iman dan Islam. Kita dilahirkan sebagai hamba Allah yang beriman dan Islam. Harga iman, la ilaha illallah, adalah syurga, tuan-tuan. Tanpa iman, tanpa amal, binasa, kerugian. Nabi SAW pun tak boleh tolong, tak boleh memberi syafaat kepada orang yang tidak ada iman. Tapi bila kita baca dalam kitab-kitab, macam mana tu Nabi SAW punya ayahanda. Ayahanda Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Nabi SAW. Dan Aminah binti Wahab, ibunda Nabi SAW. Ulama kita ahli mazhab Syafi'i berijtihad, telah berpendapat bahawa ibu bapa Nabi SAW adalah ahli fatrah, yang mana masa itu Nabi SAW belum sampaikan kalimah. Jadi mana-mana umat manusia yang belum didatangi Rasul, belum didatangi Islam, dia orang yang baik, dia tak ada sampai kalimah la ilaha illallah, dia tidak ada taklif syara'. Jadi kita ada taklif syara', ada bebanan tuntutan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, saya nak ingatkan diri saya dan pada hadirin yang mulia, jaddidu imanakum. Kata Rasulullah, perbanyakkan, kamu perbaharuilah iman kamu. Perbaharui iman kamu, ucapkan kalimah la ilaha illallah, banyak-banyak ucapkan. Dalam la ilaha illallah menafikan makhluk tidak ada kuasa, isbatkan, membenarkan Allah lah yang berkuasa. Saya dan tuan-tuan dah faham daripada kecil sampai kita dewasa, la ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maksudnya kita nak nafikan makhluk tak ada kuasa, nak isbat membenarkan Allah lah berkuasa. Allah yang memberi saya dan tuan-tuan rezeki. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah yang menghidupkan kita selepas kita mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mati hanya meninggalkan isteri sahaja, meninggalkan dunia saja, meninggalkan kebun, pangkat, darjat, sekejap aja. Sekejap je rumah kita menangis setelah kita meninggal. Kita pun sekejap je kita menangis setelah rumah kita meninggal. 40 hari je kot, 2 bulan. Rumah kita akan menangis. Tapi orang perempuan lebih hebat lagi. Dia punya perasaan, emosi dia, cinta sampai kita memang respect, menghormati kaum ibu ni. Orang lelaki pantang kalau isteri dia meninggal. 4 bulan tak tempoh hari dia dah cari lain untuk menjalani kehidupan yang bahagia pula. Tu orang lelaki. Orang wanita ni saya tabik.
Allah, saya kalau nak cakap pasal wanita ni saya hormat kerana isteri kita lah yang mengandungkan anak-anak kita 5 orang tu dah lahir sampai anak kita alhamdulillah berjaya dan kerja masing-masing. Itulah isteri kita, tuan-tuan. Kita tahu marah dia, itu ngarah dia je kan. Jadi itu sebab kaum ibu di belakang sana taat, saya nak beritahu masuk syurga 500 tahun dulu. Kita beritahu pada isteri kita akan masuk syurga 500 tahun dahulu, tuan-tuan. Syaratnya dia taat kepada Allah, jaga sembahyang awal waktu, insya-Allah. Puasa bulan Ramadan, kedua. Ketiga, dia tutup aurat, jaga aurat dia, jaga aurat. Dan yang keempat, mentaati suami. Mentaati suami ni penting bagi kaum wanita lah. Dan bapa-bapa pula, tuan-tuan, saudara-saudara mulia, kena maafkan isteri kita. Kita punya isteri, kita kena sentiasa maafkanlah. Masa nak tidur, ada minta maaf. Masing-masing berpaling masing-masing. Ada yang tidur berasing pula ni. Kita kena bersama isteri kita dunia dan akhirat. Amin, insya-Allah, tuan-tuan mulia. Orang lelaki ada untung sikit lah. Dapat 72 bidadari. Berapa? Syurga yang paling penghabisan yang kita cerita dulu, Nabi SAW bersabda dalam tafsir Ibn Katsir dan surah Ad-Dahri, Hal Ata 'alal Insan, kita baca, syurga orang penghabisan masuk dia punya syurga 10 kali luas dunia tapi tidak ada amal, hanya dia ada iman saja, hanya yakin pada Allah, amalan sikit-sikit je. Dia direndam dalam neraka beribu-ribu tahun. Jadi kalau tuan-tuan kita, orang macam tu pun dapat 70 bidadari. Macam orang yang gajian-gajian belajar ni kurang-kurang 72 bidadari. Nanti saya nak bagi tuan-tuan buat amalan dapat 400 bidadari. Boleh dapat 800 bidadari. Nanti kita bacakan hadis tu daripada ulama kita Daud Al-Fatani, ulama daripada Thailand sana, tapi daripada Nabi SAW. Ni saya nak beritahu awal-awal, tuan-tuan nanti jumpa malam raya terus buat, terus amalkan. Iaitu pada malam hari raya, 2 hari raya. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 400 kali. 400 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dia kena amalkan selepas maghrib dan sebelum subuh, tempoh dia, tuan. Allah SWT akan beri 400 bidadari tu boleh. Itu hari raya fitri. Kalau hari raya haji 400 lagi malam hari raya. Tuan-tuan jangan lupa baca. Oh, saya terlupa hadis tu macam ni. Kalimah dia senang je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita wirid lepas subuh dan lepas maghrib tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas maghrib. Ini saya nak ingatkan lagi. Selepas imam beri salam kanan dan kiri, jangan angkat ibu jari. Sabar. 10 kali Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni 7 kali, barulah kita angkat, dapat 10 pahala, 10 dosa dihapuskan, 10 darjat dalam syurga. Subhanallah. Amalan ni kita boleh dapat hari-hari kita amalkan. Tak mesti kita nak ini kalau kita wirid bersama-sama. Kalau kaum ibu dekat rumah boleh buatlah masing-masing. Saya selalu mengingatkan orang lelaki, keutamaan dia kena jaga solat 5 waktu berjemaah di masjid. Boleh, tuan-tuan lelaki yang sehat, dia boleh usahakan Nabi SAW bersabda, barang siapa solat isyak berjemaah seolah-olah ibadat separuh malam, tuan-tuan. Separuh malam ni daripada maghrib sampai pukul 12. Separuh malam daripada maghrib, ataupun selepas asar tu daripada pukul 6 petang separuh malam sampai pukul 12 malam tu separuh malam. Kalau seluruh malam, Masya Allah, barang siapa sembahyang subuh berjemaah seolah-olah ibadat seluruh malam. Seluruh malam daripada maghrib sampai pukul 5 pagi, sampai dekat subuh. Hanya kita berkorban waktu sejuk sedikit, kita pergi berjemaah, kita sembahyang berjemaah, dapat beribadat seluruh malam, tuan-tuan yang mulia. Dan hadis dalam ni saya nak sampaikan lagi, ni berat sikit lah. Kalau boleh tuan-tuan ambil kalender, buat start daripada besok.
Ini dah Disember kan? Dah Disember dah. Dah berapa? 2 Disember. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjaga solat di belakang imam selama 40 hari, Allah SWT memberi 2 kelepasan, 2 jaminan. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Ini paling susah sikit, tapi kita kena cakapkan hadis ni 5 waktu berjemaah 40 hari 40 malam. Ada berani? InsyaAllah. Boleh usahakan iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak 40 hari 40 malam. Tuan-tuan lepas daripada api neraka dan lepas daripada sifat munafik. Allahu akbar tuan-tuan. Besar pahala dia sekiranya kita berusaha dapatkan. Tapi bukan semua hidup sekali. Kena istiqamah. Kalau tak dapat, kita mula sampai. Bermakna tuan-tuan, kalau kita ibadat untuk menjaga sembahyang, Allah SWT akan jaga kita tuan. Ingat dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu, Allah SWT beri 5 kurniaan. Saya ulang balik hadis tu. Pertama, Allah berkatkan, mudahkan rezeki dia di dunia lagi. Kedua, Allah lepaskan azab kubur. Ketiga, Allah beri buku catatan tangan kanan. Keempat, lalu jembatan sirat pantas seperti kilat. Kelima, masuk syurga tanpa hisab. Allahu akbar. Jadi kesimpulannya, kita mesti berusaha menjaga iman kita 24 jam sampai kita jumpa Allah tuan-tuan. Jadi nak jaga iman, jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu, la ilaha illallah, banyak-banyak tu. Almarhum Ustaz Ismail Kamus kata kurang-kurang 200 kali. Alim ulama kata kalau zikir yang banyak tu 300 kali pun dah banyak. Tapi saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, kalau boleh istighfar 1000 kali. Dan salawat 1000 kali. Kerana orang yang mensalawati Nabi SAW 1000 kali, sebelum dia nak meninggal dunia, Allah SWT tunjuk pintu syurga dan dia akan memasukinya. Tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, hakikat umur kita kena akui, kita dah 60, 70, bila-bila masa Allah nak ambil kita. Dalam hadis mengatakan 70 kali malaikat maut, malaikat menziarah kita 70 kali dia tengok kita. Ada hadis lain kata 30 kali, tapi yang saya baca baru-baru ni dalam kitab kematian dan hari akhirat tu tuan-tuan, 70 kali malaikat maut tengok saya dan tuan-tuan hari-hari. Macam mana cara dia tengok? Allah SWT saja yang mengetahui. Dan dia ada beri isyarat-isyarat pada kita. Dulu handsome, sekarang gigi dah tak ada. Dulu rambut hitam, sekarang dah beruban. Dan telinga pendengaran makin lama makin dah kurang dengar. Lepas tu sakit sana sakit sini, dah Allah beri peringatan. Dan pasti kita akan mati. Dan orang yang melazimi la ilaha illallah, banyakkan sedekah, sentiasa bersedekah, sentiasa jaga iman, jaga sembahyang 5 waktu berjemaah, jaga zikir, selalu beribadah pada Allah, Allah tak akan sia-siakan. Tuan-tuan, sakit nak meninggalkan dunia memang sakit tuan-tuan. Seperti 300 centangan pedang. Allahu akbar. Sakit. Dan dia macam ni, selagi tuan-tuan dan saya boleh berikhtiar berusaha, sakit kita berdoa pada Allah dan cari ubat. Tetapi kalau dah cari ubat dah tak boleh juga, cepat-cepat kita wasiat. Jangan gaduh-gaduh ya yang Jangan gaduh-gaduh ya anak-anak, ayah abah dah nak balik dah. Itu kita sendiri dah dapat rasa tuan-tuan. Tapi kalau bila minta, kata Nabi SAW, sebaik-baik umur yang panjang dapat beribadat pada Allah. Dan sebaik-baik manusia, seburuk-buruk manusia, panjang umur buat dosa dan maksiat. Ini wal-a'yazubillah. Jadi tuan-tuan, kita ada Allah, bangun malam doa pada Allah, ya Allah berilah hamba kesihatan, berilah hamba rezeki untuk beribadah, rezeki untuk cari harta banyak dah kurang kot, dah tak boleh lagi dah. Dah ada pencen, alhamdulillah. Boleh juga kita cari rezeki, tapi rezeki kita sebenarnya tuan mulia, buatlah perbekalan iman dan amal kita nak balik jumpa Allah. Itu sebab Nabi SAW berkata dalam sabda Nabi, manusia yang paling bijak adalah manusia yang mengingati mati dan membuat persiapan bekalan untuk mati. Bermakna tuan-tuan bersyukur pada Allah SWT. Hari-hari datang masjid, saya dipahamkan masjid ni setiap waktu ada majlis ilmu. Alhamdulillah, bermakna tuan-tuan datang, tak kira lah siapa-siapa ustaz. Yang penting ustaz tu menyampaikan
agama yang benar, kita kena duduk dengar tuan-tuan. Kita tak lama sampai isyak, kita berhentilah. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi kalau nak baca je ni Kang, sedikit uraian yang saya bagi tadi. Jadi kita tengok Nabi SAW bersabda, sistem khalifah zaman Rasulullah tu hanya 30 tahun saja tu. Rasulullah bersabda, kekhalifahan sepeninggalanku hanya sampai 30 tahun. Sesudah itu berubah menjadi kerajaan. Kerajaan raja Raja memerintah 20 tahun, 30 tahun dengan keturunan-keturunan dia. Tak ada masalah lah. Masa 30 tahun itu mencakup Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Osman Al-Syahid, Ali juga mati syahid. Tuan-tuan. Setelah Ali wafat, maka sisa waktu 6 bulan genap 30 tahun yang mana khilafah dipegang oleh Hasan bin Ali setelah ayahnya meninggal. Bermakna Abu Bakar, Umar, Osman, Ali 20 apa tadi? Tinggal 29 tahun 3 bulan. Dan Al-Hasan cicit Nabi hanya memerintah 6 bulan tuan-tuan. Allahu Akbar. Oleh kerana Sayyidina Hasan ni dah diberitahu oleh Nabi SAW akan jadi khalifah. Tetapi biasanya khalifah ni orang bergebut-gebut tuan-tuan. Maka untuk mengelakkan fitnah, Hasan Sayyidina cicit Nabi ni orang yang bijaksana, dia tak mahu orang Islam bertumpah darah, bergaduh sama sendiri. Al-Hasan dengan rela hati hanya memerintah 6 bulan saja. Lepas tu tuan-tuan dia rela beri pada Muawiyah. Dia tak mahu orang Islam berpecah, dia bagi Muawiyah memerintah. Tu kerajaan Abbasiyah kita tengok Kita tengok dalam riwayat Bukhari daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Hasan bin Ali berada di sebelah beliau di atas mimbar, cucuku ini akan menjadi pemimpin. Dengan perantaran dialah Allah mendamaikan antara dua kelompok besar kaum muslimin. Rupa zaman dulu lagi orang Islam sama Islam dah bergaduh sejarah tu kerana masing-masing ada pengikut masing-masing, maka menjadikan ada perselisihan, pergaduhan tuan-tuan. Biasalah orang berebut-berebut jawatan dan kuasa ni kadang-kadang berjadi begitu tuan-tuan. Dan ternyata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi. Jadi hanya 6 bulan saja Hasan radhiyallahu mentadbir 6 bulan saja. Dan yang paling menyedih, Nabi SAW pernah cium Abu Bakar, pernah cium cucunya dekat mana? Mulut, dan cium di leher. Kata Nabi SAW, cucu aku ni Hasan dan Husain akan mati dibunuh. Hasan akan mati diracun dan Husain akan mati di penggal kepala. Ketika itu Nabi SAW cakap kepada Fatimah, anak endanya. Maka anak endanya dengar terkejut. Wahai Rasulullah, engkau cakap pasti benar. Maka wahai Rasulullah, engkau mintalah kepada Allah supaya anak aku ni tidak mati dalam keadaan begini. Nabi SAW kata apa? Tidak. Rasulullah ada special doa akhir zaman di yaumil qiyamah besok akan meminta pada Allah untuk syafaat umat. Jadi tuan-tuan, Nabi punya keinginan, Nabi punya fikir, Nabi punya kerisauan untuk selamatkan umat. Kerana dia tahu cucu cicit dia dah tentu ahli syurga. Sahabat-sahabat Nabi yang 10 orang 124,000 tu radhiyallahu anhum ahli syurga tuan-tuan. Yang belum tentu ahli syurga saya dan tuan-tuan je. Belum tentu tuan-tuan. Tapi banyakkanlah ucap la ilaha illallah tu. Kalau boleh tuan-tuan 500, 1000 kali. 1000 kali bagus. Kalau dah 1000 kali tu kita dah sebati. Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Barang siapa ucap la ilaha illallah ikhlas, wajib bagi di syurga. Apa itu ikhlas tuan-tuan? Mesti tinggalkan yang haram, buat yang halal. Itulah ikhlas. Ikhlas adalah perbuatan mesti buat perkara-perkara yang hak, yang benar, yang betul. Mengikut perintah Allah, ikut sunnah Nabi. Itu ikhlas. Dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Apa yang Allah
arak dan judi, bertenung nasib, itu semua telah diharamkan oleh Allah, kita kena tinggalkan. Dan sesiapa yang telah buat dosa-dosa yang dahulu, tuan boleh wajib bertaubat. Dan Allah SWT punya baik pada kita. Walaupun kita punya dosa dulu banyak, Allah SWT dah ampunkan dosa kita. Syaratnya kita betul-betul bangun malam menangis. Tak menangis pun kita bangun malam mendoa pada Allah, ya Allah, ampunlah dosa hamba ya Allah, yang kecil, yang besar, yang zahir, yang batin. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita memang kena mengadu kepada Allah. Kata Nabi SAW, seksa kubur tak besar sebab tidak menjaga kemaluan, tidak menjaga apa? Istinja dengan betul, dan banyak mengumpat. Jadi kalau kita dah mengumpat, cepat-cepat istighfar. Kerana dalam hadis mengatakan, barang siapa yang telah terkata membuat dosa dalam 3, 4, 5, 6 jam tu, malaikat tidak catat lagi. Subhanallah. Begitu baiknya Allah pada kita. Tetapi apa kita niat saja nak buat baik, dah dapat 1 pahala. Kita buat je baik, dah 1 pahala tu dah gandakan 10. Dan kalau berada di Makkahul Mukarramah, satu amalan digandakan 100,000 pahala. 2 rakaat solat di Masjidil Haram, 100,000 pahala. Subhanallah. Kalau berada di jalan Allah, 700 pahala, 700,000 pahala. Seperti sahabat-sahabat Nabi. Itu sebab sahabat-sahabat faham. Bila Nabi kata, sampaikan kepada aku walaupun sepotong ayat, sahabat-sahabat bergerak sampaikan kalimah itu. Dan isteri beliau, ahli keluarga beliau dah faham bahawa kalimah la ilaha illallah ni kena sampai kepada semua umat manusia dalam dunia. Kerana tuan-tuan, manusia yang mati tanpa iman, tanpa amal, kekal dalam neraka, wal'ayazubillah. Kejayaan yang sebenar saya dan tuan-tuan, iaitu apabila tuan-tuan kita akhir kalam tu yang sangat penting. Man qala la ilaha illallah. Tuan-tuan, barang siapa yang banyak bersedekah, banyak berzikir, banyak baca Quran, jaga sembahyang berjemaah, saya ulang balik, benda itulah akan datang masa kita nak meninggalkan dunia. Benda itu akan datang. Jadi kita telah kurangkan perkara-perkara yang lara dan lalai, kita tinggalkan, tuan-tuan. Masa itu saat kita nak ucap, malaikat akan datang berupa yang cantik. Malaikat maut akan datang berupa yang cantik. Sampai Allah kata dalam Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka yang mengatakan Allah tu Rabb dia, innal ladzina qalu rabbuna thumma istaqamu, dan dia berpegang teguh syariat, perintah-perintah Allah. Orang yang beriman, perintah Allah dia ikut sampai dia meninggal dunia, tuan-tuan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Malaikat akan datang ziarah dia masa dia nak meninggal dunia. Kita nak nazak tu, malaikat akan datang, tuan-tuan. Alla takhafu, jangan kamu takut. Wala tahzanu, jangan kamu bimbang nak tinggalkan dunia ni. Jangan takut, jangan nak bimbang. Jangan takut nak tinggalkan dunia ni, nak tinggalkan anak isteri, jangan takut. Kerana Allah akan layan lepas ni. Perpindahan alam di barzah, tuan-tuan, Allah akan layan dengan baik. Jadi kuburan taman-taman syurga, amin, tuan-tuan. Kita berlatih-latih duduk taman syurga dan majlis ilmu ni, insya-Allah Allah SWT tak akan hampakan kita. Syaratnya, tuan-tuan, kita kena tinggalkan perkara yang Allah larang, yang dosa-dosa maksiat, kita wajib bertaubat, kena tinggalkan, dan jaga iman kita. Jaga yakin kita kepada Allah sampai kita jumpa Allah. Dialah Allah yang beri saya rezeki, hidup, sakit, susah, senang, dialah Allah. Jadi iman kita. Berapa dah? Dah masuk dah? Saya dah terlupa. Dah masuk? 8.15 sekarang. 1 minit lagi. Allah minta maaf, tuan-tuan. Tak ada soal jawab lah kita. Janganlah soal jawab, kita terangkan dululah. Tuan Guru Dan tuan-tuan yang mulia, alhamdulillah hari ni kita baca, insya-Allah kita akan baca juga tanda-tanda kiamat ini. Sangat bagus, tuan-tuan. Yang mana kita akan tahu bahawa kita kenalah bawa perbekalan iman dan takwa kepada Allah SWT. Cukup sampai situ juga, insya-Allah. Aku li hadza wa astaghfirullahal azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya hayy ya qayyum. Ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat-Mu, pandanglah kamu dengan kasih sayang-Mu. Ampunlah dosa kami ya Allah. Ampun dosa anak isteri kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah ibu bapa kami ya Allah. Masukkan kami ibu bapa kami dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhkan kami, anak isteri kami, ibu bapa kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Redalah kami dalam majlis ini. Engkau berilah keberkatan dan keampunan kepada kami ya Allah. Dan ya Allah, jauhkan kami daripada penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Sehatkan afiat tubuh badan kami ya Allah. Ampunlah dosa majma' yang datang hadir pada hari ini. Terimalah doa kami ya Allah. Berilah kami keselamatan, selamat di dunia dan di akhirat ya Allah. Matikan kami dalam iman, hidupkan kami dalam iman ya Allah. Kumpulkan kami di mahsyar dengan iman ya Allah. Dan jauhkan kami daripada azab kubur, azab maut ya Allah. Jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Apa tu nak minum air tak? Tak mau.